Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kurniaan dan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesihatan dan juga kekuatan tubuh badan untuk terus menjalani hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-Nya yang insya-Allah taat akan segala perintah dan arahan daripadanya. Hari ini kita masuk syarat yang kelima bagi sah salat, iaitu menutup aurat. Kita dah bincang makna aurat secara bahasa dan juga secara syarak. Kita sebut aurat pada sudut syarak ialah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Kemudian kita bincang tentang syarat penutup aurat dan juga aurat bagi lelaki. Hari ini kita nak masuk auratul hurrah khamsatun, aurat bagi perempuan merdeka. Hari ini semua perempuan merdeka lah. Tidak ada lagi perempuan yang hamba. Termasuklah perempuan yang merdeka ialah mereka yang bekerja sebagai orang gaji, bibi di rumah-rumah orang yang berkemampuan. Itu juga dipanggil sebagai orang yang merdeka, bukan hamba. Jadi aurat orang merdeka ada 5. Pertama, fil khalwah wa indan nisa'i war rijalil maharimi. Ketika mana perempuan tu duduk seorang diri dalam bilik dia, dalam rumah dia. Wa indan nisa'i, begitu juga ketika mana dia duduk depan perempuan lain dan juga depan lelaki yang mahram. Aurat perempuan ketika duduk seorang diri ataupun depan perempuan yang lain yang beragama Islam lah, yang agamanya elok, bukan fasik. Dan juga depan lelaki yang mahram, depan abang dia, depan ayah dia, depan adik lelaki dia, depan pak saudara dia. Maka auratnya apa dalam 3 situasi ini? Ma baina surrah wa rukbah, barang yang ada antara pusat dan lutut. Boleh? Jadi perempuan tu bila duduk seorang diri, dia kena tutup sekurang-kurangnya antara pusat dan lutut. Begitu juga depan perempuan asing ataupun depan mak ayah, depan ayah dia, abang dia, tak, mesti sekurang-kurangnya tutup antara pusat dan lutut. Tak, Ustaz, bahagian atas ni Ustaz, atas pusat ni kan ada bawah dada, ada dada dan sebagainya. Kalau dilihat akan menimbulkan syahwat, nafsu. Dengar elok-elok. Atas pusat, bawah lutut bukan aurat. Bukan aurat. Tapi ada kala wajib ditutup. Malah hari ni kita sebut memang wajib ditutup. Kalau apa? Menimbulkan syahwat. Boleh? Hari ni kalau perempuan tu buka, kakak buka bahagian dada dia, tunjuk pada adik-beradik lelaki dia. Tak kegila adik-beradik lelaki dia, masuk air kepala otak, bengong. Tak mikir ke badan kakak tadi. Jadi kalau menimbulkan nafsu, menimbulkan fitnah, maka wajib ditutup. Tapi kalau tidak ada perasaan tu, ada tengok kakak dia macam tunggu kayu, makna dia tu walidah. Faham tak? Yang tu boleh buka, tak ada masalah, sebab memang bukan aurat. Tapi hari ni tak jumpalah orang lagu tu. Bukan tengok orang lain, tengok ibu sendiri, tengok adik-beradik sendiri, dia pakai seksi ataupun buka terdedah mana-mana bahagian yang dianggap sebagai tidak aurat sekalipun, dia rasa lain macam dah. Betul lah kalau aurat. Tak, jadi kena tutup lah. Malah kalau boleh tutuplah sebaiknya. Jangan pakai lebih kurang depan adik-beradik lelaki ni. Jagalah sebaiknya. Zaman-zaman hari ni kita tak tahu adik kita dalam hati dia ada apa. Kita pun buka lebih kurang, nampak dengan peha-peha, nampak dengan betih-betih. Betih memang bukan aurat, bawah lutut. Tapi adik kamu tengok tu, dia baru nak balik sebagai contoh. Jadi dia tengok dalam keadaan geram. Akhir sekali berlakulah sumbang mahram dan sebagainya. Jadi yang tu kena faham dan kena jagalah. Satu. Yang kedua,
sebelum kita masuk, kalau contoh kita menyusukan anak, tiba-tiba abang kita keluar ternampak buah dada kita, maka dimaaf, sebab memang bukan aurat pun. Barang jatuh, kita pun tunduk nak ambil. Tiba-tiba abang kita terlihat dada kita, maka tidak ada masalah sebab memang bukan aurat. Ada pun buka sesuka hati begitu, itu sedikit sebanyak menjatuhkan maruah lah, ataupun tidak bermaruah, dan boleh menimbulkan nafsu syahwat, maka wajib ditutup lah. Okay, nombor 2, indan nisa'il fasiqati wal kafirati. Seorang perempuan yang merdeka bila berada di depan perempuan yang muslimah tapi fasik. Perempuan ni jenis tak sembahyang, jenis minum arak, ataupun depan perempuan kafir. Dia mengaji di Britain ke, di Amerika mana tak. Jadi dia duduk satu asrama dengan kawan-kawan dia yang kafir. Maka apakah batas aurat dia dengan mereka? Jawapannya ialah ma la yabdu indal mihnah. Sesuatu yang tidak terzahir ketika mana buat kerja asas di rumah. Fallazi yabdu laisa bi'aurah. Yang terzahir bukan aurat. Bila mak kita nak basuh pinggan di rumah, tak, adakah dia pakai tudung? Tak kan? Jadi ada bahagian yang terzahir. Apa dia bahagian yang terzahir tu? Wahwa ar-ra'su wal wajhu wal unuq wal yadani ila al-'adudaini wa rijlani ila rukbataini. Ada 5. Pertama kepala, yang kedua muka, yang ketiga tengkok, lepas tu 2 tangan sampai ke adud ni, sampai ke apa panggil ni, adud. Lepas tu kaki sampai ke lutut. Yang tu biasanya terzahir bila kita duduk di rumah. Yang tu biasanya terzahir kalau kita duduk di rumah. Kakak kita basuh pinggan ke, basuh baju ke, tak, dia tak pakai tudung, tengkok pun nampak. Jadi 5 perkara tu yang terzahir itu kita sebut ianya bukan aurat. Perempuan tu bila duduk depan perempuan yang fasik ataupun perempuan yang kafir, maka dia boleh dedahkan 5 perkara tu. Selain daripada itu bahagian badannya, tak, bahagian badan, perut, bahagian kemaluan dia, bahagian peha, yang tu haram dizahirkan kepada perempuan yang fasik ataupun kafirah. Jadi kalau dia duduk depan orang yang baik, muslimah yang baik, antara pusat dan lutut. Tapi depan muslimah yang jahat ataupun orang kafir, atas pusat tu aurat juga. Semua ni aurat ni. Ni yang boleh buka dan ke atas. Faham tak? Sebab apa? Sebab kita nak jaga bimbang-bimbang orang kafir ataupun muslimah yang fasikah itu naik gambar bahagian atas kakak kita, adik perempuan kita, maka didedahkan di media sosial dan sebagainya. Akhir sekali menyebabkan cacar merbah lah masalah itu, masalah ini. Jadi atas dasar itu kita ulama kata itu aurat, yang tidak terzahir itu aurat. Dibimbangi juga kalau dia tengok bahagian-bahagian atas dia rasa nafsu. Dan sebab dia fasik kan, kafir. Jadi akan berlakunya benda jahat ke atas adik perempuan kita, kakak kita. Dia perempuan, tapi perempuan minat perempuan kan, makin ramai hari ni. Jadi nak lindung perkara-perkara lagu tu lah. Yang ketiga, minta tolong share video ni bagi ramai sikit tengok. Yang ketiga, fi salah jami'ul badani ila al-wajha wal kaffain. Dalam sembahyang, apa aurat orang yang merdeka dalam sembahyang? Seluruh badan melainkan muka dan 2 tapak tangan. Yalah, depan dan belakang. Jadi seluruh badan aurat. Boleh buka muka dan ni je. Boleh, cumanya muka ni, yalah muka. Untuk berjaga-jaga bila tutup tu, ambil sikit bahagian muka ni. Tutup tu ambil sikit bahagian muka. Nak supaya apa? Supaya tidak terzahirnya rambut. Faham tak? Jadi mana tutup rambut tu lebih sikit, sampai ambil sedikit bahagian muka, supaya tidak terzahir langsung bahagian rambut. Begitu juga tangan tadi, tangan. Jadi tapak tangan ni, yang belakang ni bukan aurat, tapi pergelangan ni dah aurat dah. Jadi caranya ialah kita tarik sikit, tutup tu lebih sikit. Hari ni
Perempuan semayang kat bawah telekung kan, itu okey lah. Tu aurat perempuan dalam sembahyang. Yang tu yang pentingnya, sebab kita bincang sekarang ni syarat sah solat. Yang keempat, indar rijalil ajanib, aurat seorang perempuan depan lelaki asing yang tidak ada hubungan mahram dengan dia. Jami'ul badan, seluruh badan. Seluruh badan ni maksudnya apa? Termasuklah dua tapak tangan dan juga muka. Kena tutup belaka. Lepas tu boleh nampak mata tak? Tak boleh lah. Semua, sekali dengan mata-mata kena tutup. Kena pakai yang jenis tutup semua tu. Itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ni begitu. Boleh. Cuma ada pandangan yang mengatakan boleh buka muka dan dua tapak tangan, makna macam dalam semayang lah. Itu pandangan kedua. Namun pandangan kedua itu pun kalau nak ikut mesti cukup 3 syarat. Ini jarang dah jumpa yang pertama tu, orang tutup seluruh muka, seluruh badan, sekali dengan tapak kaki, sekali dengan muka, mata-mata. Jarang dah jumpa tak. Tapi itulah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, nak menjaga daripada tersebarnya fitnah. Jadi sampai ada dalil yang menyokong lah. Pandangan qil, pandangan yang kedua, aurat perempuan depan lelaki asing ialah seluruh badan melainkan muka dan dua tapak tangan, sama macam dalam solat, tapi dengan 3 syarat. Pertama, aman daripada fitnah. Kalau dia buka muka bapak comel, bapak cantik, menyebabkan fitnah berlaku kepada orang lain, orang tengok jadi getar kepala otak tengok, sebab apa comel sangat, ataupun dibimbangi orang lain pula datang kacau dia, buat jahat kat dia, ganggu dia. Kalau begitu maka wajib dia tutup muka dan dua tapak tangan. Syarat kedua, mesti tidak menimbulkan syahwat orang lain. Kalau orang lain tengok tak, orang lain rasa syahwat, maka kena tutup lah. Hari ni makin comel, makinlah nak didedahkan. Na'udzubillah. Yang ketiga, hendaklah tidak ada di atas al-wajhi wal kafain, atas tangan dan dua muka, dan dua muka pula. Atas tapak tangan dan belakang tangan ni, begitu juga muka, tidak ada azinah, tidak ada perhiasan. Tidak ada perhiasan. Pakai gencu lagi. Lepas tu apa nama, pipi ni pula warnakan hijau, pink, merah, 3 warna. Kat sini pula 3 line warna putih. Tak? Tu. Dan tu tak boleh tu. Sebab apa? Menghiaskan muka ataupun tangan dia. Itu haram, dedahkan pada orang lain. Untuk suami je boleh, untuk mahram je boleh, untuk orang lain tak boleh. Adalah pandangan-pandangan ulama yang semasa ni ada ingat sikit. Tapi sebenarnya tak perlu pun ambil pandangan tu. Sebab yelah, perempuan tu nak comel-comel, nak dedah kat siapa? Kalau nak dedah kat Pak Gad, bos awak, tahu pergi kerja, betul lagi kerja. Tak nak nampak macam muram, nak nampak comel. Nak nampak comel tu depan siapa? Tujuan dalam hati tu untuk nampak dan kelihatan cantik tu untuk siapa? Tak, biasanya untuk orang lain lah. Jadi niat tu dah tak kena lah. Jadi eloknya pergi tanpa bermakeup. Balik rumah tu kalau nak comel pun depan suami, depan anak-anak tu boleh lah, tak ada masalah. Tapi depan orang lain tidak dibenarkan. Sebagian ulama dia kata boleh lah apa tu, makeup tapi nipis-nipis. Mana makeup sekadar nak tutup kemuraman dan kelesuan muka gitu. Muka dia kalau tak makeup, muka bolok-bok sekalian. Jadi dia pun makeup sikit-sikit gitu. Tapi saya tak pegang pandangan tu lah. Saya pegang pandangan kedua ni. Jadi secara peribadilah, saya punya orang rumah memang tidak memakai sebarang makeup lah bila dia pergi kerja dan sebagainya. Kadang-kadang pakai minyak wangi pun kalau saya terbau lain macam, saya akan tegur lah. Biasanya tidak lah. Tapi kalau dia terlupa dan sebagainya, kita tegur. Boleh? Kita tak tahu hati orang lain. Perempuan ni, kita lah sebagai manusia, apa yang kita dapat tu kita dah rasa biasa. Isteri kita biasa lah.
hubungan suami isteri itu biasa je sebenarnya bila dah berkahwin dengan dia. Sebab kita dah dapat dia, dah halal bagi kita. Tapi benda yang tak halal bagi kita, kita nak sungguh, kita berminat. Faham tak? Al-muharram marghubun fi, maknanya perkara yang haram ini disukai oleh nafsu. Itu disebut oleh sebahagian ulama. Jadi isteri kita tengok memang biasa, walaupun dia tu memang comel sungguh, tapi sebab kita semua hidup dengan dia, rasa biasa muka. Kita minat kepada orang lain pula. Tapi orang lain minat pada isteri kita, comel bini ustaz ni. Akhir sekali berlaku benda-benda tak elok, kita salahkan orang lain, sedangkan kita yang tak jaga. Boleh? Jadi perkara tu kalau boleh ubah-ubah lah. Kalau boleh ubah-ubah. Qala Syekh Al-Bajuri fi hasyiatihi, Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab beliau Hasyiatul Bajuri disebut, wala ba'sa bi taqlidi tsani la siyama fi hadzal zaman alladhi kathura fihi khurujun nisa' fi turuqi wal aswaq. Ni zaman Imam Bajuri lagi ni. Tidak ada masalah untuk taklid dengan pandangan yang kedua yang mengatakan muka dan tapak tangan tu bukan aurat. Mentelah lagi zaman tu, zaman ini, zaman Imam Bajuri tu, di mana ketika itu banyak perempuan keluar ke pasar-pasar dan ke jalan-jalanan. Air ni tak payah sebut lah. Nah, tapi selagi boleh, berihtiyat lah. Nah, okey, itu tanda kita ghirah, kita cemburu dengan isteri kita. Seterusnya nombor 5, inda haliliha az-zawj la aurah. Aurat seorang perempuan merdeka depan suami dia, maka tidak ada aurat. Nak telanjang bulat pun boleh. Begitulah sebaliknya. Cumanya ulama sebut juga makruh kalau lelaki tengok kemaluan isterinya dan sebaliknya. Kalau tengok dalam kemaluan isteri itu lebih makruh. Itu sekadar hukum lah. Tapi makruh je lah. Nak tengok ikutmu lah, binimu. Nombor seterusnya, auratul amah khamsah. Aurat apa nama ni, hamba perempuan, ada 5. Tolong share. Aurat hamba perempuan ada 5. Pertama, fil khalwah, hamba perempuan. Sekarang tak ada dah. Hamba perempuan bila duduk seorang diri, auratnya ialah kemaluan depan dan belakang, macam lelaki lah. Kena tutup, tak boleh buka lanjang bulat kemari ke sana kemari, tak boleh. Melainkan kalau ada hajat lah, nak mandi ke apa, itu lain cerita. Yang kedua, fi salah wa indan nisa'i wal rijalil maharimi ma baina surah wa rukbah. Kedua, aurat perempuan yang hamba dalam sembahyang dan depan perempuan dan juga depan lelaki yang mahram dengan dia. Tak, minah ni hamba dalam sembahyang, depan perempuan yang muslimah dan juga depan lelaki yang ada hubungan mahram dengan dia, abang dia, adik lelaki dia, ayah dia, pak saudara dia, maka dia kena tutup barang antara pusat dan lutut. Dan syarahannya telah kita terangkan tadi ketika mana kita terang aurat seorang perempuan yang merdeka. Yang ketiga, indan nisa'il fasiqat wal kafirat ma la yabdu indal mihnah. Aurat seorang hamba yang merdeka depan perempuan fasik ataupun kafir. Sama macam tadi juga, sesuatu yang tidak terzahir ketika mana kerja. Ini bahagian yang tak terzahir. Ketika mana kerja ni, wajib dia tutup. Apa yang terzahir ketika mana dia kerja di rumah, kepala, rambut, tengkok, tangan sampai ke sini, kaki sampai ke lutut, yang tu dia boleh zahirkan kepada perempuan yang fasik ataupun perempuan yang kafir. Yang keempat, indar rijalil ajanib. Aurat hamba tadi depan lelaki asing, seluruh tubuh badan, sama macam perempuan yang merdeka. Yang kelima, inda haliliha sayyidi awi zawji la aurah. Hamba depan tuan dia tidak ada aurat. Hamba depan suami dia tidak ada aurat. Yang ke seterusnya ialah perbahasan tentang masalah-masalah yang berkait dalam penutupan aurat. Tengok, pertama, law ra'ahu wa aw ghayruhu auratahu min a'la fayadur bi khilafi idza ru'iyat min asfala fala dhara. Kalau dilihat auratnya ataupun aurat orang lain, kalau dia melihat auratnya ataupun orang lain melihat auratnya daripada atas, maka memberi mudarat.
Contoh kita semayang, butang terbuka. Jadi, kalau kita rukuk tu nampak kita punya pusat, maka semayang tidak sah. Sebab apa? Dianggap sebagai kelihatan aurat daripada arah atas. Begitu juga kalau nampak aurat daripada arah tepi, keliling, tengok daripada tepi nampak aurat, tak, maka tidak sah juga. Tapi kalau dilihat daripada bawah tidak ada masalah, boleh. Kalau dilihat daripada bawah tidak ada masalah. Contoh dia sembahyang di rumah lama, kayu kan. Cuma kayu tu ada apa nama tu, ruang antara kayu dengan kayu tu tak rapat. Jadi tengah sembahyang, tok kiri tengah sembahyang, cucu duduk bawah tengok. Oh, duduk main ting tong tak. Jadi batal tak sembahyang tok kiri tadi? Tak batal. Walaupun kita sebut haram kat atas cucu melihat lah, tapi sembahyang tok kiri kekal tak batal. Sebab aurat dilihat daripada arah bawah. Begitu juga lelaki ketika mana sembahyang pakai kain pelekat dan dia sujud. Tak, kadang-kadang kita nampak sampai ke peha dia waktu dia sujud. Itu pun sembahyang dianggap sebagai sah, kerana dianggap sebagai nampak daripada bawah arah bawah sebenarnya. Maka bolehlah. Yang kedua, law faqada ma yasturu al-'aurata kamilan walakin wajada ma yasturu sawatayhi fayata'ayyanu lahumā aw wajada ma yakfi ihdahumā fayuqaddimu qubulah. Kalau dia tidak ada langsung pakaian yang boleh tutup aurat dia, bukan, kalau dia tidak ada pakaian yang boleh tutup aurat dia secara sempurna, yang dia ada sebisan kain yang boleh tutup bahagian depan dan belakang, maka wajib dia tutup bahagian depan dan belakang dulu. Jangan tutup bahagian lain dulu, tak, depan dan belakang dulu, kemaluan tu. Kalau ada kain yang lagi kecil yang boleh tutup bahagian depan je ataupun belakang je, pilihan, maka wajib dia tutup bahagian depan dulu sebelum belakang. Sebab apa? Sebab depan tu kan jelas nampak dan lebih menimbulkan nafsu lah kalau orang tengok. Kalau belakang pula, ialah menimbulkan nafsu juga, tapi sekurang-kurangnya lubang punggung tu telah ditutup oleh papan punggung. Boleh. Jadi kalau ada pakaian yang hanya cukup menutup kemaluan depan dan belakang, maka wajib tutup kemaluan depan dan belakang dahulu. Kalau ada sikit sangat pakaian, kain yang boleh menutup sama ada depan atau belakang, maka wajib dahulukan tutup bahagian depan. Yang ketiga, law inkashafat auratuhu fi shalah fasataraha halan fala yadur fa in ta'akhkhara bi al-madha waqtun yumkinu an yasturaha fihi falam yasturha batalat salatu. Kalau terbuka auratnya dalam sembahyang, tak, kemudian dia tutup segera tengah sembahyang, angin mari datang, terbangkan dia punya kain, tak, tengok keadaan. Kalau dia tutup segera, iaitu sebelum berlalu qadar subhanallah, terbuka tu dia tutup dengan tangan dia sebelum berlalu qadar subhanallah, maka tidak memberi mudarat kepada kesahihan salat, dia terus boleh salat sampai habis. Tapi kalau dia sembahyang, kemudian angin datang dan tolak, buka aurat dia, tak, kebetulan musim panas, dia pun healing dulu, syok, sejuk. Jadi tempoh aurat tu terbuka lebih daripada qadar subhanallah, maka kita sebut sembahyangnya batal dan dia kena mulakan sembahyang daripada awal. Boleh. Dalam kitab lain dia rincikan lagi lah. Yang membuka itu sama ada angin, sama ada budak kecil yang belum memayis, ataupun yang dah balik, sama ada binatang. Tapi kita sebut contoh tadi, angin tu, iaitu confirm. Kalau dibuka oleh angin, tutup dengan segera tak batal. Kalau tidak ditutup dengan segera sehingga berlalu qadar subhanallah, maka sembahyang tu batal. Begitu jugalah hukum kalau budak kecil yang belum memayis, ataupun binatang, alal khilaf lah. Yang keempat, in hasala ta'arudun baina satri al-awrati bil yadi wa baina wad'iha fi sujud fa inda al-khatib asy-Syirbini rahimahullah yuqaddimu satr al-awrah li'annahu muttafaqun alaihi baina an-Nawawi wa Rafi'i. Kalau berlaku pertembungan antara tutup aurat dengan tangan dan letak tangan di atas tanah ketika sujud, jadi ada aurat terbuka,
Tak, tengah sembahyang tiba-tiba ada aurat yang terbuka, dia terpaksa tutup. Okey. Tengah sembahyang berdiri, tak apalah, rukuk itu dah tak ada masalah sangat. Nak sujud nanti. Nak sujud, syarat sah sujud mesti letak 7 anggota di atas tanah. Antaranya ialah 2 tangan ni. Betul tak? Jadi sekarang ni dah bertembung. Nak kekal tutup aurat tu ke kat pusat ataupun bawah pusat, ataupun nak letak kat tanah. Ha. Sebab kalau letak kat tanah, aurat terbuka. Kalau stay tutup aurat, maka sujud tak sempurna, tak sah. Jadi berlaku khilaf sesama ulama kita. Imam Al-Khatib Syrbini mendahulukan tutup aurat. Sebab apa? Sebab tutup aurat ni sepakat antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Faham tak? Maknanya bukan orang calang-calang lah. Kalau ikhtiar ataupun pandangan Imam Khatib Syrbini ni mengatakan dahulukan tutup aurat atas dasar Imam Nawawi dan Rafi'i sepakat. Maknanya Imam Nawawi dengan Rafi'i ni bukan orang biasa lah. Tak, kamu nak anggap dia biasa tu kamu punya pasal lah. Dah. Kami tak anggap mereka ni orang biasa. Mereka manusia yang istimewa. Hidup 45 tahun Imam Nawawi ni. Bukan lama. Tengok kitab dia. Banyak satu hal lagi diguna pakai oleh seluruh umat manusia. Awak nak kata biasa, awak punya pasal. Tapi cuba bagi sikit senarai kitab yang awak karang. Kami nak tengok juga berapa lal, berapa buah, dan siapa ambil manfaat. Saja sebut bagi geti. Sebab hari ni orang dah tak ada rasa hormat kat ulama. Imam Nawawi, Rafi'i, macam kami juga. Dia nak diseredik. Ala kulli hal, kita bukan nak balah, kita nak terang hukum hakam fiqh. Jadi Imam Khatib Syrbini memilih pandangan dahulukan tutup aurat. Maknanya sujud nanti tak payah letak tangan. Sah. Sebab apa? Sebab tutup aurat tu sepakat antara Imam Nawawi dan juga Ar-Rafi'i. Tapi Imam Ramli, wa inda Ramli yajibu wad'uha fi sujud. Imam Ramli kata tak. Waktu sujud wajib letak aurat biar terbuka. Sah sembahyang sah. Sebab apa? Li'annahu fi hadhil halah yu'tabaru ajizan. Sebab ketika itu dia dianggap sebagai orang yang lemah. Dan wajib tutup aurat ni ketika mampu. Sekarang mampu tak? Tak mampu. Lemah. Maka buka aurat tu tidak memberi mudarat lah kepada diri dia. Jadi waktu sembahyang letak tangan waktu sujud tu. Boleh ada aurat terbuka, khair. Tak batal sebab apa? Sebab aurat wajib ditutup ketika mampu. Ketika tak mampu tak wajib ditutup. Maka kekal sembahyangnya sah. Faham tak? Imam Ibn Hajar, masya-Allah tabarakallah, ada pandangan yang lain disebut yatakhayyaru bainahuma lita'arudil wajibain. Imam Ibn Hajar kata boleh pilih. Sebab apa? Dua-dua tu wajib. Dua-dua tu wajib bertembung kan? Kalau bertemu sunat dengan wajib, yang wajib lah didahulukan. Betul tak? Masalah sekarang ni bertemu dua wajib. Kalau dia letak tangan pun aurat terbuka. Kalau dia tutup aurat pun tangan tak dia letakkan di atas tanah ketika sujud. Disebabkan bertembungnya dua kewajipan, maka diberi pilihan. Nak pilih hak ni boleh, nak pilih hak tu pun boleh. Nak tutup aurat boleh, nak letak tangan atas tanah pun boleh. Mana lebih faqih? Tiga orang ni. Allahu a'lam bissawab. Masing-masing akan menyokong guru dia lah. Khair insya-Allah. Masing-masing ulama besar belaka ni. Seterusnya ada syarat yang ke-6 kita habiskan. Ini ulangan ni untuk pengetahuan semua, ini ulangan. Sebab ada sahabat kita dia dengar di YouTube ada part yang tak ada. Part tu saya rakam di Facebook isteri saya. Tapi lagu mana saya nak download pun tak boleh. Saya bagi link orang lain tengok pun tak boleh. Mungkin salah setting ke lagu mana. Malas rabuk kepala, saya pun ulang balik lah. Di samping saya pun dapat manfaat. Jadi asyartus sadis al-ilmu bi fardiyatiha. Syarat ke-6 mesti kita tahu benda ni. Tentang kefarduan salat. Jadi zuhur contoh. Nak sah mesti kita tahu tu fardu. Tak boleh kamu solat zuhur dalam hati kamu zuhur ni sunat. Tak sah sembahyang tu. Walaupun kamu sempurna, rukun lain, syarat lain sempurna, bacaan pun sedap, tak sah. Sebab apa? Kamu iktikad benda tu sunat. Ataupun kamu syak, taraddud, zuhur ni wajib ke sunat, kamu pun sembahyang, tidak sah juga. Jadi sebelum sembahyang kena tahu dulu 5 waktu tu wajib, barulah buat. Falau taraddada fi sunniyatiha fala tasihhu salatuh.
Yang seterusnya asyartu sabi' an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Yang terakhir, syarat nombor 7, hendaklah seseorang itu tidak beriktikad salah satu fardu daripada fardu-fardu salat itu sunnah. Wa fihi suwarun, dan dia ada beberapa gambaran, ada 4 gambaran. Bismillah. Yang pertama, taratan ya'taqidu anna jami'a af'al as-salah furudun fatasihhu salatu. Yang pertama, dia i'tiqad semua perbuatan salat tu fardu, rukun belaka, wajib belaka. Yang wajib pun wajib, yang sunat tu pun disebabkan kebodohan dia, kejahilan dia, dia percaya tu wajib. Baca kunut wajib, tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, takbir intiqalat wajib belaka dia kata. Tahiyat awal wajib. Orang lagu tu kita sebut tak cerdik lah, tapi sembahyangnya sah. Sebab apa? Dia i'tiqad benda yang kecil jadi besar, iaitu fardu. Jadi kalau dia i'tiqad semua amalan dalam salat itu fardu, maka sembahyangnya sah. 2. Wa taratan ya'taqidu anna jami'a af'alis salati sunanun fala tasihhu salatuh. Yang kedua, individu yang beriktikad semua amalan dalam solat itu sunat. Rukuk sunat, i'tidal sunat, bacaan dalam sujud sunat. Ada semua sunat, tak ada benda wajib. Maka orang begitu sembahyangnya tidak sah, sebab dia telah beriktikad satu perkara yang tinggi sebagai rendah. Dia anggap rukuk, sujud, i'tidal yang fardu itu sebagai sunat. Jadi dia laksanakan itu untuk mengerjakan sunat, maka tak boleh cover perkara tu sebagai satu perkara yang fardu. Faham tak? Jadi benda yang ringan dia tak boleh cover benda berat. Berbanding kalau benda berat, benda yang tinggi dia boleh cover dan tampung sesuatu yang rendah lah. Macam tadi nombor 1 tadi. Nombor 3, wa taratan ya'taqidu anna fi salati furudan wa sunana walakin la yumayyizu bainahunna. Ada kala dia beriktikad dalam sembahyang dia ada fardu ada sunat. Tapi tak boleh beza hak mana se. Ni pun kurang cerdik jugaklah. Tak. Tapi tahan lagi lah daripada yang pertama dan kedua tadi. Dia sebut dalam sembahyang ni taklah semua fardu, tapi tak semua sunat. Adalah yang wajib kita buat, ada yang sunat sahaja. Kita pun tanya hak mana sunat. Kawan tak tahu, tak ingat, lama dah belajar tinggal. Maka apakah hukumnya? Tengok, fatasihhu salatuhu idza kana amiyan. Sah solatnya kalau dia tu orang awam. Siapa dia awam kat sini? Baca dulu. Wa amma idza kana aliman. Jadi sah kalau dia tu orang awam. Sah. Di sisi Imam Ibnu Hajar pun sah, di sisi Imam Ramli pun sah kalau awam. Jadi orang awam, apa orang awam? Orang awam ni orang yang tak ada waktu, tak sempat, tak ada waktu yang cukup untuk dia. Kalau orang alim, baca orang alim dulu. Al-alimu huwa man ishtaghala bi talabil ilmi waqtan fil 'adah yumkinu fihi tamyizu furudis salah an sunaniha. Alim dalam bab ini ialah orang yang belajar fiqh dalam satu waktu, secara adatnya waktu tu, tempoh tu sudah cukup untuk menjadikan dia boleh bezakan antara fardu dan sunat. Dalam 3, 4 kelas, 5 kelas bincang pasal ni, beres tak? Jadi orang begitu orang yang alim. Tapi kalau orang tu tak sempat, tak ada waktu untuk mengaji perkara-perkara tadi, maka kita sebut dia tu orang orang awam lah, orang awam. Boleh? Maka kalau orang awam tahu dalam solat tu ada fardu ada sunat, tak ada beza, sembahyangnya masih sah. Tapi kalau dia tu alim, sekira-kira dia pernah menyebutkan diri untuk menuntut ilmu dalam satu waktu, dan secara adatnya waktu tu membolehkan dia, menjadikan dia orang yang mampu membezakan antara perkara fardu dan sunat, maka ketika itu berlaku khilaf di sisi Imam Ibnu Hajar. Orang alim sekalipun sah solatnya kalau tak boleh bezakan antara perkara fardu dan sunat. Mudahlah di sisi Imam Ibnu Hajar. Di sisi Imam Ibnu Hajar orang ami pun sah, orang awam, orang alim pun sah. Walaupun belajar ilmu, walaupun pernah mengaji, tak ingat belaka lah, lupa belaka, sah. Tapi Imam Ramli kata tidak sah, orang alim tak sah, mesti dibezakan. Nombor 4, masalah nombor 4,
Gambaran nombor 4. Wa taratan ya'taqidu anna wahidan min ar-ruku' wal i'tidal sunnatun wa lam yu'ayyinhu fatasihhu salatuh. Yang keempat, i'tiqad salah satu daripada rukuk ataupun salah satu daripada i'tidal sunat, tapi dia tidak tentukan yang mana. Dia kata dalam sembahyang Zuhur ni ada 4 kali i'tidal, ada satu sunat, yang lain semua fardu. Kita tanya dia, yang sunat tu i'tidal rakaat keberapa? Dia kata aku pun tak ingat lah. Dia tak tahu, dia tak tentukan. Maka sembahyangnya masih sah. Tapi kalau dia tentukan, dia kata i'tidal rakaat ketiga, kita sebut sembahyang kamu tidak sah sekalipun kamu buat i'tidal. Begitulah kalau kita sebut sujud. Sujud ada 8 kali kan, solat Zuhur. Dia kata salah satu daripada 8 ni ada yang sunat. Yang mana wallahu a'lam. Yang tu sah sembahyang dia. Tapi kalau dia kata tu sujud yang terakhir, yang ke-8, tu sunat itu, tapi aku saja buat je, itu tak sah sembahyang walaupun dia buat sujud yang ke-8 tersebut. Sebab apa? Selesailah kat situ. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Lepas ni masuk rukun solat kita dah bincang. Ni banyak dah bincang ni. Untuk sesi akan datang ni kita akan terus masuk pada hukum orang yang meninggalkan salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Kemudian kita bahas sedikit bab yang tertinggal daripada perbahasan salat jenazah. Dan selepas tu kita akan masuk kitabuz zakah, kitab zakat. Jadi kitab zakat ni sebagaimana saya janji, kita akan baca juga daripada nas kitab bahasa Melayu yang saya terjemahkan. Jadi boleh belilah, beli banyaklah sikit. Jangan beli beli 10, 100, bagi pada orang lain supaya orang lain boleh ikut. Macam tu. Banyak lagi baki kat rumah ni. Dekat 500 buah lagi. Tak terusik. Cuma first karya ni ada kekurangannya. InsyaAllah kita baiki pada cetakan akan datang. Tapi tak tahulah bila nak cetak pula tu. Tak habis ni tak cetak dah. Nak makan model lagi tu. Boleh. Jadi barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Hajjah Rayyan sudi mendengar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.